Apa khabar semua peminat kisah misteri di saluran kita dan seram? Saya dipanggil Man dan bertugas di bahagian pengauditan untuk sebuah firma. Dalam bertugas, sudah menjadi perkara biasa saya akan melakukan audit hampir di seluruh semenanjung Malaysia untuk beberapa buah pelanggan. Saya akan ceritakan satu pengalaman terseram yang pernah saya alami pada suatu malam di sebuah hotel di Melaka yang saya inap sebelum saya membuat audit di sebuah syarikat di sana. Saya sampai dan mendaftar di hotel itu pada hampir pukul 6 petang dan diberikan sebuah bilik yang terletak di tingkat 3. Kedudukan bilik itu betul-betul menghadap tempat letak kereta bagi hotel tersebut. Saya terus sahaja menarik beg baju saya untuk ke lift dan seterusnya menuju ke arah bilik saya. Setelah saya masuk ke dalam bilik, saya mula meninjau-ninjau pemandangan di hadapan tingkap bilik hotel yang saya tempah itu. Dari tingkap bilik itu, saya boleh nampak kereta yang saya letakkan di tempat letak kereta di bawah hotel tersebut. Saya pun mengeluarkan beberapa barang dan pakaian dari beg dan menuju ke almari hotel yang setentang dengan bilik air untuk disangkut dan disimpan untuk keperluan 3 hari atas tuntutan kerja saya. Saya perlu berhati-hati menyimpan barang-barang ini agar tidak hilang atau tertinggal ketika hendak balik ke rumah apabila selesai tugas nanti. Apabila saya menarik laci di almari tersebut, saya ternampak ada satu buluh pendek yang disumbat dan diikat kemas di bahagian atasnya dengan kain kuning. Pada waktu itu, saya tidak banyak berfikir tentang objek itu, melainkan beranggapan itu adalah sampah atau gurauan dari penyewa sebelum ini. Mahu sahaja saya buat aduan kepada pihak hotel tentang mutu pembersihan mereka di bilik saya. Dengan perasaan sedikit geram, saya mengambil dan membuang buluh itu ke dalam tong sampah yang disediakan. Kalau tak silap saya, selepas inilah saya mula mengalami gangguan di sepanjang malam saya menginap di bilik itu. Saya tinggalkan tong sampah itu dan menuju ke arah beg untuk mengeluarkan nasi bungkus yang saya beli dari kedai mamak berhampiran sebelum sampai di hotel ini tadi. Perut saya sudah mula lapar kerana saya belum makan nasi ketika memandu dari ibu kota sejak tengah hari tadi. Tiba-tiba saya terdengar bunyi deruan angin dari arah belakang saya dan ianya seolah-olah bergerak ke hadapan jendela. Di mana saya lihat langsir di jendela bergerak-gerak seolah-olah ditiup angin yang kuat. Saya merasa pelik juga kerana di bilik itu hanya menggunakan alat penyaman udara sahaja dan bukannya kipas angin. Malah saya juga tidak merasakan sebarang pergerakan angin. Mungkin tiada apa-apa, bisik hati saya ketika itu. Saya terus melupakan kejadian tadi, dengan segera menjamu selera, dengan makanan yang telah dibeli sebelum ini. Sambil saya makan, saya sempat juga melihat-lihat beberapa mesej dari tempat kerja saya, dan juga beberapa video dari media sosial. Hinggakan saya tak sangka waktu telah pun melepasi maghrib. Dengan segera, saya pun meluru masuk ke dalam bilik air, dengan tujuan membasuh tangan dan mengambil wuduk bagi menunaikan solat maghrib. Dalam saya sibuk membasuh tangan itu, tiba-tiba saya terdengar bunyi ketukan di pintu sebanyak 3 kali dari luar bilik. Saya beranggapan itu mungkin adalah orang dari pihak hotel, yang datang untuk cuba menawarkan apa-apa perkhidmatan. Saya berhenti membasuh tangan dan berjalan ke arah pintu bilik. Saya cuba mengintai-ngintai dari lubang intai pintu, namun tiada siapa yang saya nampak berada di luar. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati, lalu saya cuba untuk membuka pintu bagi melihat siapakah yang mengetuk dari luar tadi. Setelah pintu dibuka, saya cuba melihat kiri dan kanan dari pintu bilik, namun saya hanya melihat ada satu makhluk yang kurus dan berambut panjang berada di hujung barisan bilik di hotel itu. Puas saya cuba memastikan apakah bendanya itu. Tapi sukar juga untuk saya pastikan kerana makhluk itu akhirnya bergerak dan menghilangkan diri. Sesudah beberapa minit di luar bilik, saya pun masuk semula ke dalam dengan fikiran yang bercelaru mengingati penampakan makhluk tadi. Adakah itu manusia atau bukan? Entahlah, saya pun tak pasti. Saya kemudiannya mandi membersihkan diri dan seterusnya menunaikan solat maghrib. Saya kurang pasti pukul berapa saya tertidur pada malam itu. Tapi dalam kira-kira pukul 3 pagi saya terdengar satu bunyi sepertinya sedang mencari-cari sesuatu di dalam tong sampah.
Ini diikuti pula dengan bunyi tulang-tulang ayam dari sisa makanan dipatah-patahkan dan dikunyah-kunyah. Bunyinya sudah cukup memecahkan keheningan di bilik itu pada ketika itu. Akibat bunyi dari tong sampah itu, saya pun mula tersedar dari tidur dan mula melihat ke arah bunyi bising itu datang. Apa yang saya lihat adalah makhluk tadi yang saya jumpa di luar bilik sedang mencangkung dan menghadap tong sampah sambil mengunyah-ngunyah sisa tulang ayam yang saya buang sebelum ini. Oleh kerana terkejut, saya pun menjerit ketakutan. Ini menyebabkan makhluk itu menoleh ke arah saya dan sekali lagi menghilangkan diri. Saya yang berasa amat ketakutan dengan penampakan makhluk kurus merangka buat kali kedua itu pun terus bangun dari katil dan menuju ke pintu untuk keluar dari bilik itu dengan segera. Saya sempat mencapai kunci kereta yang diletakkan di meja lampu tidur sebelah katil. Dengan cahaya dari lampu tidur yang dinyalakan sebelum terlelap tadi, saya sampai juga ke pintu bilik itu. Saya buka pintu dan terus berlari turun ke bawah hotel. Pada mulanya saya ingin duduk sahaja di lobi hotel itu. Tapi kerana badan saya sangat letih dan mahu tidur, jadi saya membuat keputusan untuk terus bergerak keluar dari bangunan hotel dan berehat di dalam kereta sahaja. Saya terus berjalan ke arah kereta saya yang juga terletak menghadap bilik hotel yang saya tempah. Masuk sahaja di dalam kereta, saya terus menghidupkan enjin dan juga penghawa dingin kereta. Saya duduk dan mencari bilik yang saya tempah itu dari tempat letak kereta. Saya menjadi terkejut apabila ternampak langsir bilik itu diselak dan kemudiannya kelibat makhluk tadi muncul pula kali ini di jendela sepertinya sedang mencari-cari sesuatu. Meremang seluruh badan saya melihatkan kejadian ini. Setelah makhluk itu berdiri seketika di jendela, saya lihat makhluk itu keluar menembusi jendela dan terbang dari bilik hotel menuju ke arah kereta saya pula. Ini menjadikan saya lebih takut dan bimbang akan nasib saya selepas ini. Saya terasa menyesal kerana keluar dari lobi hotel tadi. Makhluk itu terus melompat di hadapan cermin kereta saya dengan menunjukkan rupanya yang hodoh sekali. Kali ini saya bacakan Ayatul Kursi dan beberapa surah yang saya ingat agar dijauhkan dari gangguan ini dengan segera. Makhluk yang merenung saya tadi dengan marah itu pun menghilangkan diri lagi. Walaupun begitu saya tetap tidak mahu keluar dari kereta. Saya tunggu sehingga subuh dan kemudiannya saya keluar dari kereta dan duduk di lobi. Selepas azan subuh barulah saya berani pulang ke bilik. Selesai sahaja saya menunaikan solat subuh pada pagi itu, barulah saya mengemaskan barang-barang saya di dalam beg dan kemudiannya keluar dari bilik itu untuk terus check out dari hotel itu kerana tidak tahan dengan gangguan yang saya alami. Saya beritahu kepada petugas di kaunter tentang pengalaman seram yang saya alami di bilik saya malam tadi. Petugas di kaunter itu kelihatan terkejut sekali dengan cerita saya. Namun dia melihat sahaja saya berlalu keluar dari hotel itu. Begitulah kisah seram yang saya alami buat tatapan sahabat semua. Setelah saya bertanya kepada beberapa orang teman, makhluk yang saya nampak itu mungkin juga ia adalah hantu jerangkong yang menjadi belaan seseorang. Manakala bekas buluh pendek dengan kain kuning itu mungkin adalah bekas menyimpannya. Sebab kenapa ia ditinggalkan di dalam bilik itu, tiada siapa yang dapat memberikan jawapan yang tepat. Itu sahajalah yang saya dapat kongsikan. Sekian dan sehingga bertemu kembali.